Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan berbicara sedikit secara ikhtisar, secara ringkas dari tajuk makna wahdatul wujud. Ini saya baca dari risalah yang saya nukil secara ringkasan yang diberi nama risalah wahdatul wujud di sisi ahli tasawuf. Maka dari tajuk yang tersebut, suatu tajuk yang agak mendalam sedikitlah kalau dibanding dengan sesi pengajian fardu ain yang lain. Dari risalah ni, apa yang dimaksud wahdatul wujud di sisi ahli tasawuf? Hal yang sering diperkata oleh orang, wahdatul wujud, apa maksudnya? Ini suatu permasalahan wahdatul wujud ni, suatu permasalahan yang agak mendalam sedikit bagi ilmu tasawuf, seterumit untuk dipaham kalau kurang diberi tumpuan lah. Tapi kalau kita beri tumpuan dengan akal yang waras, fikiran yang agak tenang, tidak kusuk kemusuk, kita boleh faham. Akal kita boleh faham. Sebab kalau kita nak katakan peringkat perbahasan ilmu tasawuf berbicara tentang wahdatul wujudnya berada di peringkat tasawuf pertengahan, tidak mendata sangat, tidak mendalam sampai sukar dipaham, tidak, pertengahan. Kerana ia wahdatul wujud ini suatu perbahasan yang agak tinggi sedikit bagi ilmu tasawuf. Bagi ilmu tasawuf, wahdatul wujud ni agak suatu perbahasan yang agak tinggi sedikit. Dari situ maka timbullah pada zaman silam, pada zaman-zaman yang lampau, berlakunya suatu pertelagahan pahaman terhadapnya. Ada agak timbul krisis sedikit mengambil faham dalam soal wahdatul wujud ni, sehingga sampai ke peringkat, jika tak faham, sampai ke peringkat dibunuh dan dipitnah terhadap ahli tasawuf. Manakala tak faham, akan timbullah kekecihan sampai di peringkat dipitnah. Antara mereka yang dibunuh dari hal wahdatul wujud seperti Al-Halaj, orang bernama Halaj. Manakala berlaku ke atas dirinya hal wahdatul wujud sampai ke mereka dibunuh. Peristiwa pembunuhan beliau pada tanggal 18 Zulqa'dah bersamaan tahun 309 Hijrah. Maka lalu Halaj tadi dibunuh oleh penguasa pada zamannya, iaitu Khalifah Al-Muqtadir Billah, kerajaan Daulah Abbasiyah. Mengapa? Kerana dipitnah Halaj tadi oleh seorang bernama Daud Al-Asfahani. Daud Al-Asfahani, pengasas mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini mazhab yang berdasar kepada semua Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ijma' dan qiyas. Panggil mazhab Zahiri, yang didasar oleh Daud Al-Asfahani. Tambahan pula pada masa itu, kerajaan di masa itu terpengaruh di sudut akidahnya, terpengaruh dengan aliran Mu'tazilah yang tersebar luas pada zaman itu.
Maka dari situlah al-halak tadi dipersalahkan. Sedangkan pembawaan halak itu tiada dikira salah di sisi ahli tasawuf. Bagaimana pernah ditegah oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Qadir Jilani ni orang wafat pada tanggal 9 Rabiul Awal tahun 561 Hijrah. Orang kemudian pada halak lagi. Apa dikata oleh Syekh Qadir Jilani? Kata beliau, kiranya al-halak itu orang sezaman dengan aku, orang semasa dengan aku, nescaya aku tahan dengan tanganku dari dibunuhnya. Ini menunjukkan pada bahawa pada jalan halak itu tidak salah di segi syarak. Kalau salah tak, kalau Syekh Qadir Jilani Aulia, Sultanul Aulia, ditaruh oleh orang sultan daripada para wali pada zamannya, nak bela nasib halal yang kecundang. Tak kalah dia nak belakan nasib halak yang kecundang, yang sudah rusak. Di sini kita kena faham. Saya bolehlah gambaran kasar tu dinampak oleh saya setelah pernah mengikuti sesi pengajian yang dibimbing oleh Allah ya raham Tuan Guru Haji Daud bin Haji Umar Al-Libadi, Bukit Abal, Pasir Putih, Kelantan pada tahun 1970. Pernahlah bolak-balik seminggu sekali pergi. Dalam kuliah beliau menerangkan secara sepintas lalu tentang maksud wahdatul wujud di sisi ahli tasawuf. Tetapi di hari ini kita terdengar dan kita terbaca dari majalah-majalah yang tertentu membayangkan maksud wahdatul wujud itu agak kelainan sedikit. Pada lainnya, sehingga dikatakan sudah terkeluar daripada garis panduan wahdatul wujud yang asal di sisi ahli tasawuf. Jadi sebelum saya tuliskan risalah saya ni, terlebih dahulu saya setuhkan sedikit sebagai muqaddimah tentang wahdatul wujud ni. Makna wahdatul wujud itu, wahdah tu maknanya keesaan. Keesaan diesakan, disatukan. Al-wujud makna yang ada. Ada, yang ada. Jadi kalau kita gabungkan wahdatul wujud, diesakan, disatukan, disamakan, disebagaikan dari apa yang ada. Al-wujud itu pula, makna ada itu pula terbagi kepada dua. Ada yang qadim dan ada yang harus. Wujud yang qadim dan wujud yang harus. Ataupun wujud yang qadim, wujud yang hadis. Ada yang qadim ialah ada Allah Ta'ala. Ada yang hadis, yang baharu ialah bagaimana ada sekalian makhluk. Bagaimana ada sekalian makhluk. Mengapa dikatanya ada Allah Ta'ala tu ada yang qadim? Sebab ada Tuhan tu ada dengan tidak bermula. Dan keadaan ada tidak ada siapa yang mengadakan dia, bahkan adanya dengan sendiri. Disebab tu dikatakan wujud Allah, wujud yang qadim. Adapun wujud yang hadis, yang baru, bagaimana makhluk sekalian ni ada dengan bermula. Dan ada dia tu ada yang mengadakan, namun dengan sendiri dia tidak dapat ada. Di situlah perbezaan wujud qadim dengan wujud hadis. Habis. Maka wujud qadim itu dinamakan juga wujud yang wajib. Ada yang tetap. Adapun wujud yang hadis itu dinamakan wujud yang harus. Ada yang boleh menerima perubahan
kepada tidak ada di suatu masa, maka ada yang sebegitu dinamanya wujud yang harus. Bagaimana makhluk kita ni wujud yang harus, termasuk kita sendiri. Ada yang harus, ada yang boleh menerima perubahan daripada ada kepada tidak ada. Adapun ada Allah Ta'ala, ada yang wajib, ada yang tetap, ada yang tidak terima, tidak ada sama sekali selama-lamanya. Habis. Jadi timbullah istilah wahdatil wujud di sisi ahli tasawuf di sini, manakala dikata olehnya ia mensatukan Tuhan dengan makhluk, mewahdah Allah Ta'ala dengan makhluk, Tuhan dengan makhluk, itu dikatakan wahdatil wujud. Seperti ia mensatukan Tuhan pada diri dia. Bagaimana dia katakan ma fil jubbati illallah, tidak ada dalam baju jubah aku melainkan Allah. Sedangkan yang pakai jubah tu batang tubuh dia, tapi dikata olehnya tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Jadi seolah ada dia mensatukan diri dia dengan Tuhan. Maka kata-kata begitulah timbulnya dikatakan wahdatil wujud, mengesahkan yang ada diri dia dengan ada Allah Ta'ala. Okey, baik. Jadi orang Sufi ni, sebab terjadi dikata olehnya sebegitu setelah berlakunya fana, sebaliknya kalau tidak fana, walaupun dia Sufi macam mana, walaupun tinggi taraf makam kesucian hati macam mana, sama sekali tak dikata olehnya begitu. Kalau dikata dalam keadaan akal tu masih lagi warah, dalam keadaan sedar, dalam keadaan tidak terjadi fana, sengaja dikata, maka sah hukumnya, sudah rusak akidah, boleh membawanya kepada kufur. Na'udzubillahi min zalik. Tetapi orang yang menyelami fana tadi, dia tidak sadar, dia tidak sedar apa yang dikata, kerana hati sudah dipengaruhi kelazatan hati dengan Allah Ta'ala, sudah terpengaruh dengan terasa kehebatan Allah Ta'ala, tenggelam di dalam alunan lautan makrifat hati dengan Allah Ta'ala, maka terkatalah pada lisanul hal, pada kelakuan lidahnya sebegitu. Bukan sengaja nak dikata, terkata. Dalam istilah tasawuf dipanggil sattah, terlatah, sattah. Orang dalam keadaan begitu, dalam istilah ilmu tasawuf dipanggil sukru, dalam keadaan mabuk, dalam alunan lautan makrifat kelazatan hati dengan Allah. Jadi di segi nilai syarak, sesuatu perkara yang dikira salah oleh syarak, kalau dilaku olehnya dengan sengaja, maka sah salah hukumnya. Sebaliknya kalau dilaku perkara salah pada nilai syarak tetapi tak disengaja, tersalah, maka tidak dikira salah. Jadi orang fana tadi dikata begitu tu dengan tidak disengaja, terkata. Itulah maksud asal wahdatil wujud. Dari itu kalau kita nak cubalah memaksa diri kita terjadinya hal wahdatil wujud dalam keadaan kita masih lagi syuman, tidak berlaku fana, maka sah salah hukumnya. Sah salah hukumnya. Itulah sebagai imasa kasar maksud asal wahdatil wujud. Ini suatu maudhu', suatu tajuk yang agak ramai kalau tak biasa didengar olehnya, di masa cemah nak faham. Tapi kalau kita begitu puan, akal kita dengan terbuka dan suasana hati kita tu tidak kusuk-kemusuk, di semasa-masa kita boleh nampak gambaran walaupun secara imbasan kasar sekalipun. Seterusnya dari risalah ni, manakala halak tadi dibunuh, setelah terjadi halnya memperkata ke arah wahdatil wujud, maka lalu dibela oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, orang selepas daripadanya. Ini membuktikan pada penilaian tasawuf
al-halak tadi tiada menjadi kesalahan dengan hal itu. Tidak jadi salah. Kalau lah salah, tak kalau Al-Qadi Jilani itu nak bela dengan yang demikian untuk menghasil faham dari halnya, maka anda diambil faham dari guru yang ahli dalam perkara wahdatul wujud ni. Nak faham tu kena ambil daripada guru yang ahli. Tok Guru Haji Daud Bukit Aba Kelantan, kalau kita nak tahulah riwayat dia, sejarah dia secara rengkah-rengkah, ada tercatat di dalam buku tokoh-tokoh ulama. Hak penggal yang kedua, dia ada dua penggal tokoh-tokoh ulama. Hak penggal yang kedua yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, ada di dalam tu riwayat dia, ketukahan tasawuf beliau. Kalau kita tengok dalam buku lain lagi, seperti buku sejarah Tok Kenali yang dikeluarkan oleh Dewan Tok Kenali, ada di situ. Di semak-semak seorang-seorang kalangan murid Tok Kenali, antara murid Tok Kenali yang unggul dalam ilmu tasawuf dan tarekat, Tok Guru Haji Daud Bukit Abang. Antara lain lagi, baca satu buku lagi sejarah Tok Kenali juga, orang lain pula karang ni, ada juga di situ. Keunggulan tasawuf anak murid Tok Kenali, arwah Haji Daud Bukit Abang. Antara lain lagi kita tengok buku kedatangan tarekat Ahmadiyah ke Malaysia yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa Pustaka. Ada juga dikemuka di dalam buku tadi, ahli tasawuf dan tarekat yang terpenting di rantau ini, almarhum Tuan Guru Haji Daud Bukit Abang dalam buku tersebut. Kalau kita tengok di dalam buku Usulul Taqi, bukan Usulul Taqi Jawi lama ni, ada huk baru ni, ada juga disuruh di dalam tu, ambilan ilmu daripada Haji Daud Bukit Abang yang ditasahahkan Usulul Taqi tadi oleh Mufti Negeri Pahang sekarang. Tu semua buku-buku tersebut ada di tangan saya, yang mengemukakan tentang keunggulan ketokohan tasawuf Tuan Guru Haji Daud Bukit Abang. Demikian juga kalau kita baca buku Mengenal Diri Waliullah karang Ustaz Mustafa Al-Jayasi, ada dibahas tentang ilmu wahdatul wujud di dalam tu. Saya faham Ustaz Mustafa Jiyah ni dia ambil faham apa yang dikemukakan, dihuraikan oleh almarhum Tok Haji Daud Bukit Abang. Sebab zaman saya berulang-alik ke Bukit Abang dulu, zaman tu Ustaz Mustafa Jiyah pun masih berulang-alik juga ke Bukit Abang. Dan buku Mengenal Diri tadi disahkan, diperakui kata-kata aduan oleh almarhum Tuan Haji Daud Bukit Abang pada permukaan awal buku tu. Jadi kalau kita ambil faham sesuatu bidang ilmu daripada guru yang rasiki, yang mahir, yang ahli pada bidang tu, harapan kita betul pada perjalanannya. Sebaliknya kalau kita ambil faham daripada orang yang tidak sebegitu arif, kepahaman pada bidang ilmu, mungkinlah kiranya faham pun gitu-gitu je lah. Lebih baik ilmu yang sebegini, ilmu yang agak jarang diketengahkan, dikemukakan oleh orang, amat penting. Kiranya kita nak faham, kita ambillah faham melalui jalur saluran orang yang mengambil faham daripada yang ahli dalam bidang tu. Dan seterusnya, mudah-mudahan akan sampai pemahaman yang benar bagaimana yang dimaksudkan oleh ahli tasawuf sana, maksud wahdatul wujud. Gambaran kasar saya maksud wahdatul wujud begitulah. Sekadar imasan kasar ni. Kalau nak perlu pergi cari ahli lagi lah. Maka di sini diperturunkan secara ringkas maksud wahdatul wujud
mengikut saranan ahli tasawuf. Kalimah wahdatul wujud itu yang dimaksud mengesakan dari yang ada, yakni adanya Allah dan adanya makhluk disatukan. Itu maksud dikatakan wahdatul wujud. Kalau digabungkan dua kalimah tu, dia mensatukan Tuhan dengan makhluk, makhluk dengan Tuhan. Kalau disatu secara disengaja, maka sah kufur. Kalau tak sengaja, bagaimana orang dalam keadaan fana tadi, maka terkata dengan kata-kata sebegitu, tidaklah jadi salah. Sebab dia terkata, bukan sengaja dikata. Maka kata-kata dari hal tersebut hasil daripadanya wahdatil wujud. Itulah timbulnya istilah wahdatil wujud. Dengan itu, bukanlah ilmu wahdatil wujud ni suatu ilmu yang boleh diajar oleh guru kepada murid, yang boleh dipelajari oleh murid daripada guru untuk dihayati, untuk diamali, untuk dipraktik. Tidak. Bukan salah belajar ilmu, tidak salah, betul. Kalau kita belajar lagi comel, sehingga kita dapat beza di mana betul, di mana salah. Itu penting. Hak makna kata tak boleh diajar, bukan suatu bidang ilmu mana kita ajar kepada murid, setelah murid itu faham, murid itu boleh dipraktik, boleh diamal, boleh dihayati. Tidak. Ini bukan suatu ilmu boleh diajar, diamal. Ajar memperkenalkan perbezaan tu bolehlah, tidak jadi salah ajar tu. Hak salah tu mana kalau dia faham, dia nak hayati, sedangkan dia tidak sapa lagi taraf tu. Taraf panah tu jauh lagi, tiba-tiba duduk di atas platform wahdatul wujud. Macam mana orang wahdatul wujud ni setelah menyelami panah? Sebab terjadi panah tu kerana betapa ghirahnya zauq hati, rasa hati dengan Tuhan. Sebab itulah terjadinya panah. Kalau zauq tak tahu ke mana, panah tak tahu ke mana, jangan dimimpi. Boleh hayati makna wahdatul wujud tadi. Ada di antara orang mengemukakan maksud wahdatul wujud ini, dia kata suatu aliran para siapa, suatu pahaman orang Syiah. Ini semua tidak menepati. Bukan falsafah wahdatul wujud, bukan ajaran orang Syiah menolak masuk ke dalam ahli sunnah. Tidak. Wahdatul wujud ini hal yang terjadi. Dikala seseorang itu fana, maka lalulah terkata dengan kata-kata yang seolah-olah ia mengesahkan Tuhan dengan makhluk, mensatukan Tuhan dengan makhluk. Bagaimana dikatakan tadi? Tidak ada dalam baju jubahku melainkan Allah. Terkatanya begitu. Itu dikatakan wahdatul wujud. Bukan sengaja ada dikata. Bukan ajaran wahdatul wujud ini nak merasakan seseorang tu biar sampai peringkat terasanya begitu. Tidak. Antara salahnya diajari oleh guru kepada murid konsep wahdatul wujud ni, jikalau kita semayang biar sampai ke lupa ingatan kita kepada yang lain, hanya tertupu diingatnya kepada Allah. Okey, clear, bagus, yang tu bagus. Hak yang tak okeynya, tak bagusnya, betapa kuatnya tumpuan ingat mesranya kepada Allah sehingga lupa kepada diri sendiri yang semayang. Jadi kita ni kalau sudah terlupa pada diri kita semayang atas sejadah, kita nak soal lah, nak tanya lah, siapa dia duduk semayang tu? Rokok tidak sujud tu. Dan kalau kita lupa diri kita, siapa dia yang semayang? Kalau dia kata diri kita semayang, baru mana masalah kita ingat yang kita tu semayang? Kita takut dia katanya yang semayang tu bukan lain dia tu Allah Ta'ala tu. Semua af'al, perbuatan tu bukan kita tu Allah Ta'ala. Rokok sujud pun Allah Ta'ala, iktidal pun Allah Ta'ala. Kalau dah af'al semayang tu Allah Ta'ala, tak ada batal, semua betul belakang lah. Tak kala perbuatan Allah tu ada yang batal, ada yang salah. Ini suatu ajaran yang wahdatul wujud yang tidak menepati. Lah kali siapa perekat tu dia mengaku yang semayang tadi Tuhan, bukan diri dia dah. Sudah.
wal kaca wal parok. Tidak menepati. Ajarannya sebegitu tidak menepati. Perlu diingat, maksud wahdatul wujud di sisi ahli tasawuf bukan disengaja memperkatakan secara ittihad dan hulul tersebut. Mana ittihad itu disatukan diri dia dengan Tuhan. Al-hulul itu maknanya bermakna Tuhan itu berada dalam sesuatu. Bahkan dikatakan olehnya wahdatul wujud ni, setelah mengalami fana, maka di kali itu berlakulah padanya terkata dalam fana itu dipanggil syatah. Sebab apa berlakunya syatah? Di ketika fana tadi terlatah, syatah ni terlatah ketika fana tadi, kerana ia dalam keadaan sukru, dalam keadaan mabuk dengan zauq hati dengan Allah. Sebab itulah terlatah begitu. Bukan sengaja nak dilatah, bukan latah secara buat-buat. Itulah timbulnya istilah wahdatul wujud. Dari itu sekiranya tiada baginya fana, kalau orang tu tak berlaku fana, maka tiada berlaku perkataan menjuruh ke arah wahdatul wujud. Tak timbullah kata-kata menjuruh ke arah tu. Dan sebaliknya, kalau tiada mengalami fana, tiada berlaku hal tersebut. Tak berlaku. Kalau dilaku, sedangkan dia tu tidak fana, sengaja dilaku, hal ini jadi rusak. Inilah timbulnya tak ada yang semayang. Tuhan dia tu. Tu berat dia tu. Dengan itu wahdatul wujud itu bukan suatu aliran falsafah atau suatu ilmu yang boleh diajar kepada orang atau yang boleh dipelajari dari seseorang. Bagaimana difaham oleh setengah mereka memperkatakan olehnya ia belajar ilmu wahdatul wujud dari siyanu. Kalau belajar sekadar nak faham sekadar dasar agar dapat dibeza yang mana betul salah, tak apa, itu molek. Hak yang tak menepati pada belajar ni nak dipraktik. Dia belajar dia nak amal, dia nak duduk atas platform tu. Tiba-tiba tak boleh duduk, maka lalu dia buat-buat. Dia buat-buat seolah dia ni fana. Seolah dia ni sukru. Seolah dia ni satah. Sedangkan dia tidak fana, tidak satah, tidak sukru. Ini jadi salah. Itu sebab jadi salahnya. Wahdatul wujud itu suatu hal yang terjadi bagi mereka yang menyelami fana. Kena fana. Nak fana, makna fana ni Arab kata fana, Melayu kata binasa. Binasa apa ni? Musnah apa ni? Fana ni yang begini. Hati itu setelah menerima zauq dengan Tuhan. Makna zauq itu menerima suatu capakan rasa hati dengan Tuhan. Hati kita dicipta oleh Allah, boleh menerima rasa dengan dia. Dengan ketaranya pada rasanya hati dengan Tuhan sehingga lupa, lenyap ingatan kepada yang lain. Itu dipanggil fana. Dalam hal begitulah terjadinya kata-kata seolah-olah kata-kata dia tadi ia mensatukan Tuhan dengan makhluk. Sebagaimana kata tidak ada yang makan melainkan Allah, walah dia duduk makan. Itu dikatakan kata-kata majur ke arah wahdatul wujud. Dari itu kalau dikata dengan sebegitu, sedangkan dia makan, dia kata Allah Ta'ala makan, dia kata dengan disengaja, maka sah. Sah kupu dia. Tapi kalau dia terkata begitu, bukan sengaja nak dikata, terkata dengan sebab hati itu ghirah zauqnya dengan Allah Ta'ala, setelah menyelami fana, maka syarak tidak ambil salah. Sebab dikata olehnya bukan dengan disengaja. Supaya kita lah, pada syaraknya kalau kita puasa tak boleh makan, tak boleh minum.
tiba-tiba kita sengaja makan, sengaja minum, berdosa ke tidak? Berdosa, sebab kita membatalkan puasa kita. Sebaliknya pula orang tu bukan sengaja nak dimakan di minggu, termakan, tidak sengaja dia lupa, termakan, terminum. Lepas tu baru sedar, oh aku puasa hari ni. Puasa pun tak batal, berdosa pun tidak, sebab tidak sengaja. Walaupun di segi syarak orang puasa makan minum hukumnya haram, berdosa sekalipun, tapi ada sebab tidak sengaja. Begitu juga orang menyelami panah tadi, walaupun dikata kepada perkara yang dinilai salah oleh syarak sekalipun, setelah terkata kerana dipengaruhi oleh zauq hati dengan Tuhan dalam keadaan panah tadi, maka tidak dikira salah bagi mereka itu. Wahdatul wujud itu suatu hal yang terjadi bagi mereka yang menyelami panah, dan kalau tidak terjadi panah maka tidak berlaku baginya kata-kata menjuruh ke arah wahdatul wujud. Makna panah wallahu a'lam. Kita sambung lagi, sekali lagi sambung, dapat khatam risalah nipis ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.